saya nak tanya Wabi. Wabi nampak PAS ni, dia sekarang ini bergerak dalam parti kerajaan itu membantu tidak perjuangan parti dia, atau dia hanya untuk kepentingan di mereka yang memegang jawatan? Ada komen Wabi? Kalau nak bercakap PAS ni, kena ubah posisi sikit lah. Sebenarnya saya lama berada dalam Parti Islam daripada tahun 78. 78 Wabi? Sehinggalah pada tahun 2018. Saya melihat kadang-kalanya parti yang ditubuh untuk memperjuangkan Islam memang bagus dan saya memilih perjuangan itu yang berdasarkan kepada Islam. Cuma cara dibawa itu, adakah ianya agama atau politik? Kami telah ditipu oleh lebay-lebay PAS ni begitu lama. Misalnya dahulu mereka tekankan soal perbezaan UMNO dan PAS ialah perbezaan akidah. Ya. Kita yang tidak mengaji mendalam dalam agama ni mempercayai apa yang mereka cakap. Sehingga sembelihan UMNO, kami dulu ni kalau dia boleh elak seelak-elaknya. Oh. Ada ahli-ahli PAS lintas 3 buah masjid untuk pergi bersembahyang kerana 3 buah masjid di kampungnya itu dalam penjantan Imam UMNO. Ya. Maka dia kena pergi ke masjid yang Ke Imam karya PAS. lain, ya? Ada yang angkat nikah, pergi angkat nikah rumah pimpinan PAS. Ya. Itu yang halal. Kemudian balik kampung, angkat nikah di depan qadi itu hanya seremoni saja. Karena qadi itu UMNO. Didoktrin sebegitu rupa, sembelihan pun serupa juga. Ada tak di kampung keluarga saya dibikan ayam yang disembelih oleh orang UMNO dibuang ke dalam sungai. Dibuang ke dalam sungai, Wabi? Dikutip orang pula untuk beli ayam lain untuk sembelih kerana UMNO sembelih itu tidak halal. Ini cerita benar, Wabi, ya? Cerita benar. Ini indoktrinasi yang masuk dalam kepala pemikiran kami. Masih lagi ke pemimpin-pemimpin tu ada dalam PAS yang sekarang ni? Nanti saya nak sampai peringkat itu. Okey. Sampailah ke peringkat perjuangan kita menentang UMNO itu jihad. Ya. Mati itu syahid. Perlembagaan ni perlembagaan Lord Red. Lord Red ni kapir ya. Ya. Kemuncaknya hingga berlaku peristiwa Mamali. Dan disediakan syahid. Dan rakan-rakan saya semua yang terlibat itu. Ustaz Beri Libya dan rakan-rakan yang lain. Ini indoktrinasi yang dibuat oleh the so-called, saya tak mau panggil ulama', saya panggil lebay-lebay ni. Yang kita yang tak, ilmu yang tak mendalam, yang mengaji tak tinggi ni, mengambil apa yang mereka beritahu kepada kita. Sehinggalah berlaku porak-poranda masyarakat, sebahagian di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, di Utara Perak dan beberapa tempat yang lain. Kemudian selepas pendekatan dibuat, daripada zaman Tuan Haji Yusof Rawah, berbincang dengan CCC, zaman Ustaz Fadil Noor, kita buat gerak bercampur dengan DAP dan sebagainya. Sudah ada mula berkenalan dan berbincang. Dan sampailah ke peringkat kita, orang panggil bertahaluf, bekerjasama. Paling sukar sekali nak kerjasama dengan DAP. Kerana DAP ni chauvinis Cina, anti-Islam, anti-raja dalam pemikiran PAS dan pemimpin PAS. DAP pula meletakkan PAS ni ekstremis, parti yang susah bekerjasama. Bukan senang nak buat satu kerjasama pada tahun 2008. Akhirnya selepas peristiwa gerak, peristiwa yang berlaku membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya pada tahun 1959, kemudian 2004, 2008 ada kerjasama terbuka antara PAS, Keadilan dan DAP. Kita susun calon-calon supaya 1 lawan 1 dengan BN. Walaupun belum ada lagi perjanjian kerjasama, tapi kita one to one lah. Kalau tempat DAP bertanding, PAS tak bertanding. PAS bertanding, Keadilan tak bertanding. Begitulah. Adalah 2-3 tempat yang bercelaru. Tapi keseluruhannya 1 lawan 1. Keputusannya, BN hilang 2/3 majoriti di Parlimen dan Pakatan Rakyat menang 5 buah negeri.
Tapi dengan UMNO ni masih lagi keadaan tegang. Tiba-tiba datang zaman sekarang selepas daripada bercerai dengan DAP pada tahun 2015, kemudian bercerai dengan keadilan. Pemimpin yang dulu mengatakan menentang UMNO ni jihad, sekarang ini UMNO sahabat kita. Sahabat kita. Sahabat kita. Oh, begitu ya. Kerjasama PAS UMNO ni satu rahmat. Ini anugerah Allah. Kalau nak ubah pendirian PAS, sekurang-kurang presiden lain. Bukan orang yang sama. Sebab itu, Presiden PAS ini, yang sekarang ni, perlu meminta maaf kerana 30 tahun dia doktrin kami untuk melawan UMNO. Keseluruhan Di sudut akidah. Ya, ya. Di sudut akidah. Bukan lawan di sudut perbezaan politik begitu. Akidah. Akidah. Sampai orang percaya sembelihan UMNO tak boleh makan dan sebagainya. Sekarang, UMNO sahabat kita. Jadi kita nampak bahawa inilah yang berlaku di seluruh dunia Islam sekarang. Orang Islam ikut agama lebay-lebay, bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi, kalau kita kata Sayyidina Hamzah itu syahid ila yaumil qiyamah. Kita kata Sumayyah syahid diseksa masa di Mekah. Dia diisiar syahid sampailah hari kiamat nanti. Tapi sekarang kedudukan beri Libya macam mana? Dia berlawan dengan kerajaan Dr. Mahathir, kerajaan BN dulu, syahid atau tidak? Sebab dasar UMNO tak berubah, dasar BN tak berubah. Yang berubah orang. Ya. Inilah saya kata yang berlaku pembunuhan di Syria, di Iraq, di Yaman, di antaranya fatwa lebay-lebay ini. Fatwa lebay-lebay ya. Sebab itu, saya dalam amanah, saya berpesan, termasuklah pada ulama'-ulama' kami, hal-hal fatwa ni kalau boleh kena bincang betul-betul. Tak cukup dalam negeri, kena tanya ulama'-ulama' di luar negeri. Sebab orang awam ni, dia ikut pandangan ustaz-ustaz dan ulama'-ulama' ini. Tanpa mereka menyelidik secara mendalam. Sebab itu, kalau kita cakap hal judi, hal arak, itu memang mudahlah. Ya. Tapi hal-hal yang bersangkut paut misalnya insurans, hal bersangkut paut dengan banknya, interest dan sebagainya, perlu kepada perbincangan yang mendalam sebelum mengeluarkan sesuatu yang dianggap fatwa. Atau bila ustaz, seorang ulama' mengeluarkan pandangan, dianggap itu adalah hukum. Dan ini yang menyebabkan kita lihat berpecahnya dunia Islam sekarang ini, di antaranya kerana fatwa-fatwa, pandangan-pandangan ulama' ini dianggap itulah hukum agama yang membawa kepada perpecahan dan kemunduran di dunia Islam sekarang ini. Dan sekarang kita lihat, misalnya, kalaulah kami yang memerintah, PH, menaikkan judi ini daripada 8 kali kepada 22 kali, tak apalah khutbah akan maki kami. Sekarang ini? Lim Guan Eng, KP, bukan Islam lah. KP ni kasar ya, bukan KP, Islam. Betul. Dia menurunkan draw judi Toto tu daripada 20 kali kepada 8. 8. Sekarang kerajaan PAS memerintah, 8 kali naik ke 22. 3 kali ganda. 32. Tak ada dengar ulama' dia cakap apa, ustaz dia cakap apa. Sebab sekarang ni mereka bincang hal JLC, mana kedudukan aku, ahli majlis di mana cukup ke tak, senator siapa lagi nak dilantik. Mereka tak peduli dah. Sebab itu kita lihat hal judi ke, hal Ratu Cantik ke, 355 kan sudah jadi rokok 35 sekarang ni. Ini yang kita lihat saya nak tanya perubahan Wabi itu. sikit, Wabi. PAS ni parti Islam, berjuang untuk Islam. Nak merealisasikan agenda Islam itu, dia sepatutnya menuntut Menteri Agama itu di bawah ahli Parlimen PAS. Kenapa dia tak perjuangkan benda ni? Saya tidak meletakkan pemimpin PAS mesti pegang Menteri Agama. Sebab Islam boleh terjemahkan dalam apa-apa kementerian pun. Okay. Sama ada Menteri Air ke, Menteri Jaga Sawit ke, Ya. Menteri jaga apa-apalah. Ya. Cuma janganlah kita yang menjadi kelemahan di dunia Islam sekarang ni, ini yang tajuk saya duk bercakap sekarang lah. Ya. Dalam kajian yang dibuat oleh George Washington University, yang buat kajian tu seorang profesor Muslim,
10 negara yang berakhlak Islam, satu pun belum ada negara Islam. Negara yang berakhlak Islam yang paling utama sekali ialah New Zealand dan negara-negara di Skandinavia. Sebab itu Rashid Redha dalam kenyataan dia 70 tahun, 80 tahun dulu dia kata, aku pergi ke barat, aku melihat Islam di sana. Walaupun tak ada orang Islam. Aku balik ke negeriku, aku melihat orang Islam, tapi tak ada Islam di situ. Di sini dilihat keadilan sosial, soal kekotoran, rasuah. Kita ambil contoh. Bila netizen mengkritik Ketua Menteri Pulau Pinang beli Mercedes, saya tak tahu harga berapa. Maklumat mengatakan di sekitar 400,000. Wallahualam, saya tak tahu. Dia memohon maaf. Karena dia kata beli di masa yang tidak sesuai. Dan kritikan netizen, saya ambil perhatian. Kelantan beli 14 biji Apa yang dia beli? Mercedes. Mercedes. Dalam keadaan rakyatnya miskin, hutang negeri itu banyak, Airnya warna kuning. air warna kuning, dia bercakap soal. So, kalau orang bercakap soal Islamic behavior, akhlak Islam, antara Pulau Pinang dengan Kelantan, markah akan dapat kepada Pulau Pinang. Ya. Ini yang orang tak faham antara Islamic behavior, Ya. social justice dengan ilmu fiqh ini. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita tengok sampah sarap. Kadang di roundabout tu penuh dengan sampah sarap. Ya. Sedangkan Islam mengajar kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ya. Kalau kita pergi ke Thailand, poster di stesen minyak, berhentilah stesen minyak kami, toilet kami bersih. Our toilet is clean, please stop here. Elan. Ya. Kita di sini, perkara itu tidak diambil berat. Hal rasuah, corruption. Ya, bukanlah kita kata siapa pun boleh terlibat. Yang pentingnya, penguat kuasa itu mesti kuat dan mesti without fear and favor. Tak kiralah kalau anak kita sendiri kena, ikut rule of law. Saya sendiri bila anak saya ditangkap terlibat dalam hal ganja, waktu itu saya menteri. Ya. Ada pihak mengatakan, Pak Menteri pergilah jumpa pihak polis dan sebagainya, bincang supaya kes itu tidak dibawa ke mahkamah. Saya kata, anak saya seperti anak orang lain. Kalau dia buat, maka hadaplah di mahkamah dan kita akan membela dia mengikut proses undang-undang. Artinya, walaupun anak kita tidak gunakan kedudukan kita sebagai menteri untuk melepaskan anak kita. Saya tahu menteri-menteri lu banyak, anak-anak mereka melakukan jenayah. Saya boleh senarai satu persatu. Tapi biarlah, orang kata bygone, hak berlalu itu. Tapi kita, the rule of law itu mesti ditekankan di sini. Lepas itu kita nampak, PAS tak ada ke arah itu. Dia tidak mencanangkan soal yang mereka sebut sikit. Barangkali hal sajatlah dulu. Ya. Tak apalah, itu hak mereka lah. Tapi hal-hal penyelewengan, hal rasuah, good governance bukan menjadi tajuk kepada gerakan Islam mutakhir ini. Sebab itu kita nampak perubahan sedang berlaku, tapi ia mengambil masa sedikit untuk pergi ke arah good governance yang pernah diasaskan oleh pemerintah-pemerintah Islam terdahulu, yang tak perlulah kita hurai panjang soal Umar Abdul Aziz dan sebagainya. Surat-surat Sayyidina Ali Khalifah kepada gubernur-gubernurnya tentang good governance, tentang macam mana nak jaga harta awam dengan harta peribadi. Tapi ini tidak menjadi tajuk utama dalam PAS dulu dan juga sekarang. Mereka lebih tumpu kepada soal fiqh, bukan soal social justice. Fiqh perlu, bukan kita nak tolak soal hukum Islam ni. Itu wajib diperjuangkan. Tapi hal-hal yang bersangkut dengan keadilan sosial ini tidak dimainkan oleh mereka. Wabi, Tuan Haji Mat Sabung, apa puncanya YB dan berapa kumpulan yang keluar daripada PAS menubuhkan parti baru bernama Parti Amanah? Adakah kerana kalah pemilihan dulu ataupun seperti dikatakan oleh setengah orang kerana tidak bersetuju lagi dengan cara UMNO PAS untuk berbaik dengan UMNO? Bila kalah dalam pemilihan perkara biasa. Ya. Saya biasa kalah tanding naik presiden. Saya biasa kalah ketua pemuda di tangan Ustaz Bakar Cik. Ya. Saya biasa kalah
Timbalan Presiden dengan Ustaz Naruddin Maisa. Ya. Kalah tu perkara biasalah. Dulu dalam PAS, dia berdasarkan kepada siapa yang bekerja kuat, maka itulah yang dipilih. Sebab itu kita lihat, dia tak kiralah sama dia tu ustaz atau bukan ustaz. Saya boleh namakan beberapa orang, misalnya Dr. Hatta, Ustaz Idris Hamad, Madlan Aliman, Datuk Mahfuz. Dia tak kira ustaz atau tak ustaz, dia tengok performance orang itu bila diberi jawatan. Tapi menjelang 2013, 2014, 2015 sudah ada trend, iaitu orang-orang yang dikatakan Puak Aidorgan Aerogan, ya. atau Anwariyun mesti dinyahkan daripada PAS. Dan kemuncaknya pada 2015 muktamar, dipanggil muktamar lepas ni, Ya. di Kuala Selangor, mereka senaraikan orang-orang yang perlu dipilih. Walaupun orang itu tak pernah terlibat di peringkat nasional, tidak terkenal, tapi dia perlu dipilih. Ini terutama sekali golongan Timur Tengah yang baru pulang dan menyertai PAS. Mereka ini kebanyakannya menyertai PAS selepas kita bertarung begitu lama untuk mendapat Kelantan, mendapat beberapa negeri yang lain. Dan mereka datang, mereka lihat kami ini golongan Anwariyun ataupun Aidorgan yang dianggap anti ulama. Dan mereka anggap juga kita ni bekerjasama rapat dengan Keadilan dan DAP. Langkah awal waktu itu mereka ambil keputusan, golongan so-called lebay ini berpisah dengan DAP dalam muktamar 2015. Kemudian berpisah dengan DAP tak apa, kita dapat maklumat sudah ada mereka mendekati UMNO. Beberapa orang dan diakui sendiri sekarang lah bahawa mereka mendekati UMNO sejak 2015. Kemudian diikuti berpisah pula dengan Keadilan. Bila berpisah begitu, kita nampak perjuangan kita berdasarkan multiracial dan DAP biasa bekerjasama dan kita menang besar pada 2008 dan 2013. Kenapa tidak terus bekerjasama? Soal DAP tidak suka hudud, perbincangan yang panjang. Akhirnya berlaku di pejabat PAS di depan ni. Kalpasim pun hadir. Kita dengan DAP banyak persamaan. Menentang rasuahnya, hendak pilihan yang adilnya, semua tu kita sama. Ada 3-4 perkara yang berbeza. Akhirnya kita buat keputusan agree to disagree. Kita agree yang banyak itu, disagree beberapa perkara dan berlakulah kerjasama dengan DAP. Kemudian selepas itu 4 tahun kemudian mereka berpisah dengan DAP, rupanya nak bekerjasama dengan UMNO. Mula-mula mereka nafikan, sehingga ada ulama PAS di Kelantan mengatakan PAS dengan UMNO ni ibarat pengat tahi dengan pingat pisang. Serawak tahi dengan serawak pisang lah. Oh. Takkan boleh bercampur. Kalau bercampur tak boleh makan. Betul. Tapi sekarang ni mereka bercampur dan lupa segala fatwa-fatwa mereka sebelum ini. Jadi kita nampak mesti kita keluar daripada kemelut ini, kita pergi kepada membawa Islam yang bersifat rahmat untuk semua. Bukan Islam ni rahmat untuk orang Islam, dia rahmat untuk semua. Rahmatan lil alamin. Saya sendiri pernah bertemu dan berbincang dengan Mufti Syria, Syekh Asun. Dia mengatakan dia mufti untuk semua rakyat Syria. Islam dan bukan Islam. Karena bila sebut Islam ini, dia merangkumi semua. Oleh itu, dia mengatakan Islam rahmatan lil alamin, mesti kita memberi manfaat kepada semua. Daripada situlah kita balik dan berbincang. Akhirnya kita membawa parti amanah yang meletakkan Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua. Tak tahulah pada masa akan datang pemimpin-pemimpin yang akan mengubah keadaan itu. Wallahualam. PAS pun begitu. Kemudian sekarang dia berubah kepada Melayu Islam. Dulu pernah kita memilih tajuk muktamar menggempur pemikiran asabiah. Artinya menggempur pemikiran perkauman. Sekarang Melayu Islam. Kalau orang Islam itu melakukan kesalahan, membuat dosa dan sebagainya, kita kena sokong dia. Karena dia ada peluang bertaubat. Ini kata Presiden PAS lah. Kalau orang bukan Islam, dia baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat.
bagi saya pandangan ini amat tidak baiklah untuk Malaysia dan juga untuk dunia.